Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faizanal. So baru-baru ni Google telah pun melancarkan Google Pixel 6 series. So everything yang kita nak tahu pasal Google Pixel 6 series, semua Google dah cakap dan juga explain dalam launching yang terbaru ni. Everything pasal bateri, screen, kamera, harga dan semuanya dah ada dah. Okay, pertama sekali dari segi rekaan, kita dah tahu dah rekaan Google Pixel 6 series macam mana kan. Google dah umumkan dah sebelum pelancaran pun, dia dah reveal semua dah pasal design dia semua. So design untuk Pixel 6 series antara kedua-dua model tu memang sama saja, dan ini adalah pertama kali Google menamakan model phone sebagai Pro. So sebelum ni nama lain kan, but this time dia letakkan Pro sebagai model yang paling high varian. Untuk design dia pertama kali aku tengok memang macam satu watak dalam X-Men tu kan, macam watak Cyclops, dia punya mata tu kan. So ya, memang sama aja, lebih kurang macam tu. Dan rekaan yang digunakan pada Pixel 6 punya kamera pun dia macam ala-ala macam Huawei Nexus 6P sikit, tapi dia letakkan ke bawah sikit je. So bagi aku rekaan yang ada pada Google Pixel 6 series ini memang nampak unik dan juga nampak very different daripada rekaan kebanyakan phone Android ataupun daripada iPhone tu sendiri. So dia ada dia punya identity sendiri, menampakkan ya, ini adalah phone daripada Google. So memang lain daripada kebiasaan rekaan yang daripada kebanyakan phone-phone sekarang ni kan. So kalau kita nampak sekali pandang dah tahu itu phone daripada Google. Dan of course semua material yang digunakan pada binaan untuk Pixel 6 series ni memang menggunakan material yang serba premium. Untuk frame dia saja menggunakan aluminium frame, untuk back glass yang Pro version menggunakan Corning Gorilla Glass features, untuk yang Pixel yang biasa menggunakan Corning Gorilla Glass 6, manakala untuk screen dia kedua-dua model menggunakan Corning Gorilla Glass features. So korang akan dapat feel yang premium untuk sebuah phone daripada Google dan looks yang memang nampak sangat unik bagi aku personally. So in terms of camera dia, actually walaupun korang nampak kamera tu macam banyak sensor, tapi bukannya banyak sensor dia. Dia paling maksimum pun 3 sahaja sensor untuk model Pro, tapi untuk yang Pixel 6 yang biasa hanya gunakan 2 sensor kamera sahaja. So aku tak tahu kenapa diorang buat rekaan macam tu. Maybe nak menampakkan rekaan yang lebih unik, ataupun maybe nak nampakkan macam kamera banyak padahal kamera sikit je kan. So untuk yang Pixel 6 menggunakan 2 kamera, iaitu 50 megapiksel kamera utama dan juga satu lagi kamera adalah ultra wide. So dia tak ada telephoto lens macam yang ada pada Pixel 6 Pro. Ada kamera utama 50 megapiksel, ada kamera telephoto 48 megapiksel yang ada kemampuan 4x optical zoom, dan juga satu lagi kamera 12 megapiksel ultra wide. Kalau korang memerlukan Pro camera, korang nak kena pergi kepada Pro version lah. So untuk Pixel 6 yang biasa, bagi aku untuk kamera ultra wide dan juga kamera utama dia pun dah cukup bagus sebenarnya untuk kita nak gunakan berdasarkan keperluan kita. In terms of features kamera dia, ada a few features yang bagi aku agak menarik. Yang pertama adalah face unblur. So face unblur ni akan membolehkan untuk korang ambil satu gambar macam anak korang yang tengah berlari, lepas tu muka dia tak pun nak jelas sangat ataupun nampak blur. So dengan adanya fungsi ni, Google akan membuatkan muka dia nampak lebih sharp. So itu salah satu features yang bagi aku memang sangat-sangat menarik untuk yang kamera, sebab kita tahu yang kamera yang ada pada Google Pixel ni memang another level in terms of dia punya HDR dia punya skin tone, dia punya color apa semua tu. So ya, Google ada add feature-features baru, dan antara yang keduanya adalah features untuk Magic Eraser. So Magic Eraser ni akan membolehkan untuk korang padamkan objek ataupun subjek yang ada dekat bahagian background ataupun sekeliling korang. Misalnya katalah kalau korang nak ambil gambar dekat satu tempat tu, tiba-tiba ada pula orang photobomb kat belakang tu kan, dan korang tak nak orang tu, just boleh gunakan fungsi Magic Eraser ni. So just padam je. Dan fungsi ni actually after korang ambil gambar, bukannya masa ambil gambar. So lepas you ambil gambar dan korang tengok gambar tu, ada pula orang kat belakang nyebuk kan. So just padam saja menggunakan fungsi Magic Eraser tu. Dan seperti kita tahu yang Google Pixel ni memang banyak memfokuskan kepada kebolehan kamera dari segi kualiti dia lah especially. But in terms of dia punya rakaman video tu memang agak teruk sikit lah untuk phone-phone Google Pixel sebelum ni kan. But untuk Google Pixel 6 series kali ni, Google claim yang diorang upgrade in terms of rakaman video untuk 4K 60fps doang. So diorang claim yang diorang gabungkan dalam 10 frame, jadikan satu video yang menampakkan HDR dia tu sangat-sangat bagus. So itu adalah salah satu upgrade yang besar jugalah untuk bagi rakaman video, dan aku excited untuk nak cuba macam mana kualiti video untuk 4K HDR 60fps nanti kan. So kita just tunggu dan lihat saja. Seterusnya pada bahagian skrin, aku nampak kat sini ada perbezaan yang ketara jugalah. Untuk yang Pixel 6 menggunakan
menggunakan size screen yang lebih kecil iaitu 6.4 inch dengan 90Hz dan juga bingkai yang agak tebal jugalah sekeliling tu kan dengan screen flat. But untuk yang Pixel 6 Pro menggunakan 6.7 inch yang ada 120Hz refresh rate dengan ada curve screen sikit je dekat hujung kiri kanan tu kan. Tapi dia punya bezel tu nipis je. So itulah antara perbezaan yang Google buat antara kedua model ni dari segi dia punya screen. Dan of course untuk yang Pro lebih best lah kan, dengan skrin yang lebih besar and then bezel lebih nipis and then LTPO OLED apa semua akan menjimatkan penggunaan bateri. In fact kalau nak sebut pasal bateri ni, actually Google memang bagi upgrade yang very significant untuk Pixel 6 series. Sebab kita tahu yang Google Pixel sebelum ni memang dia bagi kapasiti bateri yang kecil je, but this time dia bagi yang besar lagi. Untuk Pixel 6 menggunakan 4600 mAh, untuk versi Pro dia bagi 5000 mAh. So tak ada banyak beza sangat pun in terms of numbers mAh antara kedua model ni. Dan untuk fast charging pun finally Google upgrade fast charging daripada 18W kepada 30W. Finally, ambil masa lama untuk diorang upgrade kan. So 30W pun bagi aku laju juga, but it's not too fast lah. At least lebih laju lah daripada model buah yang berharga hampir RM8,000 tu kan. So yeah, itu salah satu upgrade terbesar juga untuk Pixel punya smartphone. Ya, aku memang raikan dia punya upgrade yang Google bagi kat smartphone terbaru doang. Perkara terakhir, dan aku rasa benda ni bukan satu benda yang baru lah, sebab Google dah umumkan lama dah benda ni kan, yang diorang menggunakan chip yang diorang bina sendiri yang digelar sebagai Google Tensor. So Google Tensor ni is very different daripada Qualcomm ataupun Apple sendiri, sebab diorang kata diorang tak compete dengan siapa sangat pun. Diorang just macam nak fokus dekat kebolehan ataupun mendapatkan full potential of Google Pixel punya smartphone. Dan juga ada upgrade security yang lebih lama, iaitu sampai 5 tahun update security doang untuk Google Pixel 6 dan juga 6 Pro. Dan dia bagi sekali 3 tahun update OS. Pihak Google juga ada meletakkan chip yang digelar sebagai Titan M2 untuk diorang upgrade in terms of security dan juga privacy pengguna Google Pixel 6 series kali ni. So dengan adanya chip Google Tensor, memang Google dapat full potential of smartphone diorang sendiri. So macam-macam benda yang diorang upgrade dekat Google Pixel 6 series kali ni kan, in terms of kamera, bateri, screen, security, software dan banyak perkara lagi yang Google upgrade. Dan ini adalah upgrade yang terbesar untuk Google Pixel phone. So berbanding dengan Google Pixel sebelum ni, banyak gila kot yang Google buang masa buat kan. Macam Google Pixel 5 apa semua, aku tak rasa yang Google Pixel 5 tu patut wujud dengan fingerprint sensor dekat bahagian panel belakang apa semua. Aku rasa better Google just fokus dekat flagship macam dia buat sekarang ni kan. Dan of course dengan adanya flagship yang terbaru ni, this is the true flagship daripada Google sendiri. Mengenai harga jualan dia, masa Google umumkan dekat event tu, aku rasa macam agak terkejut lah, sebab aku ingat harga dia overpriced kan dengan apa yang Google upgrade dekat Google Pixel 6 series yang terbaru ni. But harga dia tidak terlalu overpriced dan memang aku rasa okey lah untuk apa yang Google bagi dan juga untuk everything yang diorang upgrade dekat Google Pixel 6 dan juga Pixel 6 Pro. So starting price untuk Pixel 6 adalah $599 kalau kita convert di Malaysia, sekitar $2,500. Tapi untuk yang Pixel 6 Pro, harga dia starting adalah $899. Kalau convert di Malaysia, sekitar RM3,700. So kalau kita beli kat seller-seller ni, kelebihan dia of course lah kita dapat peace of mind sikit lah. Just bagi kat diorang uruskan, just ambil masa sikit je untuk proses dalam warranty. So itu je dia punya concern. Harga pun make sense juga, untuk Pixel 6 dalam RM3,000, untuk Pixel 6 Pro dalam RM4,300 ke RM4,400 macam tu je untuk yang starting price lah. Tapi untuk the highest variant, harga lebih mahal sikit. Tu of course lah kan, tu depends pada varian yang korang nak beli. Tapi itulah, tak boleh nak pilih warna sangat sebab sekarang ni warna pun agak terhad sikit. Dia depends pada warna yang tengah famous sekarang ni, memang susah sikit nak dapat lah. Aku dapat pun maybe warna hitam kot, dan aku okay je dengan warna hitam. Aku excited juga nak cuba Google Pixel 6 Pro. Okay, so guys, aku rasa itu saja reaction aku dan juga pendapat mengenai Google Pixel 6 series yang baru saja dilancarkan oleh Google sendiri. Dan macam biasa, kalau korang ada pendapat yang berbeza, korang boleh kongsikan dekat bahagian komen. Dan korang rasa nak beli tak kalau ada seller buat masuk Malaysia? Sebab harga dia tu boleh tahan lah dalam RM4,000 lebih macam tu kan. So untuk harga macam tu dan juga apa yang Google bagi dekat Pixel 6 series ataupun Pixel 6 Pro especially, okay je personally. Sebab ya, banyak benda kot yang Google upgrade untuk Pixel 6 Pro. Lagi dari segi kamera, video, bateri, fast charging, design, screen apa semua kan. So ya, aku memang excited gila. So insyaAllah bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.